Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Normat Alif bin Yusuf. Saya kini belajar di Pusat Pengajian OEM Shah Alam, Selangor. Nombor matrik saya ialah 840313515101. Khusus pengajian saya adalah Sarjana Moda Teknologi Maklumat dengan Kebujian. Untuk tugasan saya adalah ABCC 1103, iaitu pengenalan kepada komunikasi. Dan pada hari ini saya akan memaparkan video presentation yang bertajuk iaitu peranan komunikasi dan apa kesan yang dibawa oleh teknologi terhadap komunikasi. Sebelum saya meneruskan tajuk ini, haruslah kita mengetahui apakah itu komunikasi. Komunikasi mempunyai definisi yang berbagai sumber dan agak sukar untuk mengetahui definisi asalnya. Antara salah satu definisi melalui sumber Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, iaitu di mana komunikasi bermaksud perhubungan seseorang melalui pelbagai jenis cara dan sifatnya sendiri dengan bertukar pendapat dalam semua perkara. Menurut kenyataan daripada C.A. Berlinwa dan D.Y. Orenfemi, Berlinwa and Orenfemi 2009, komunikasi adalah proses perkongsian maklumat, pandangan, pendapat dan juga luahan perasaan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Manakala menurut Adler and Town 1978, dalam petikan ahli psikologi Abraham Maslow 1970, Bess M. Clifford 1998 yang menjelaskan serta mendefinisikan sebagai komunikasi adalah proses berterusan yang berlaku dalam proses pemindahan maklumat dan juga maklum balas daripada penutur kepada seorang penerima serta keperluan peribadi daripada kebolehan komunikasi. Iaitu proses ini melibatkan individu untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan perkongsian maklumat dengan informasi yang ada. Komunikasi juga mempunyai dua jenis utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan, di mana ia melibatkan proses penyampaian informasi atau mesej kepada individu lain dan biasa dilakukan dalam kehidupan seharian kita. Manakala komunikasi bukan lisan lebih kepada reaksi badan individu itu sendiri bagi mengenal pasti situasi yang akan berlaku sebelum komunikasi itu bermula. Ia juga bagus untuk mengenal pasti jika informasi yang diberikan adalah sah ataupun tidak. Tetapi ianya berlaku apabila berhadapan dan bukan di dalam suasana maya seperti melalui rangkaian teknologi maklumat seperti menggunakan internet. Selain itu, dapat menolong keluarga untuk terus berhubung antara satu sama lain, terutama yang tinggal berjauhan, baik organisasi pekerjaan yang berhubung dengan rangkaian luar. Selain juga dapat membantu pelajar untuk mendapatkan bahan rujukan maklumat untuk memudahkan bahan pengajian mereka tanpa mengira batasan dalam negara sahaja. Ia juga akan mendatangkan kesan keburukan jikalau pengguna itu sendiri tidak dapat mengawal dan mengatasi kehendak mereka. Antara salah satu keburukannya adalah kabar angin yang buruk semakin mudah untuk tersebar tanpa ditapis maupun dirujuk, menyebabkan penyebarannya tidak dapat dikawal dan mendatangkan maklumat yang tidak tepat dan sahih serta fitnah tanpa mendapat rujukan yang tepat. Ditambah lagi dengan pengguna yang tidak menyiasat asal usulnya sebelum mereka menyebarkan informasi tersebut dengan
memudaratkan masyarakat dan negara. Situasi ini akan menjadi lebih teruk kerana pihak berkuasa tidak boleh melakukan apa-apa mengenai kabar angin. Ini disebabkan sumber yang tidak sahih menyebabkan mereka sukar untuk mencari sumber asal-usul penyebaran kabar angin ini menjadi sukar. Ditambah lagi dengan teknologi internet pada masa kini yang terlalu cepat tersebar dan kerap berubah menyebabkan peraturan sukar untuk dikuat kuasa. Hal ini juga akan membawa pengaruh yang tidak baik daripada segi luar negara yang akan mencemari masyarakat dan anak muda, terutama yang golongan remaja yang masih belum dapat memahami dan menampil sesuatu isu yang tidak tepat. Setelah mengenal pasti definisi komunikasi bukan lisan, haruslah kita mengenal pasti peranan yang dimainkan olehnya. Dari segi profesional, ia penting untuk mengenal situasi dan peribadi seseorang tersebut, terutamanya apabila hendak menemui ramah pekerja baru untuk mengenal pasti mereka secara berdepan, mengenal pasti pekerjaan sesuai untuk mereka. Bagi individu pula, dan untuk mengenal pasti emosi seseorang tersebut sebelum seseorang tersebut memulakan komunikasi dengan mereka. Malahan dengan menguasai skill ini, dia memudahkan individu tersebut untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa tidak mengira bangsa, budaya, agama maupun bahasa yang digunakan. Asalkan mereka tidak menggunakan simbol atau bahan yang salah bagi yang menunjukkan usul dan budaya tersebut pada pandangan mereka, bergantung pada budaya itu sendiri. Komunikasi bukan lisan adalah senang kepada yang sangat susah dan selalunya menimbulkan banyak masalah dan salah faham antara individu-individu lain yang mengamalkan budaya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.